Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adam Yani Rafli. Saya merupakan ketua kumpulan bagi grup 4. Pada hari ini, kumpulan saya ingin membentangkan slide infografik yang bertajuk penyebaran berita palsu dan sensitif di Facebook serta kesannya terhadap keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya. Salam sejahtera, nama saya ialah Suhan Kumar dan hari ini saya akan menerangkan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk penyebaran berita palsu dan kesan-kesan keharmonian terhadap rakyat Malaysia. Jadi screenshot ini telah pun dimuat naik di laman sesawang bernama News. Di sebaliknya, video ini telah dimuat naik oleh salah satu pengguna Facebook yang dipercayai oleh penyebar berita palsu ataupun fake profile user di Facebook yang mengaitkan isu-isu COVID-19 yang palsu. Jadi Bernama News pun telah mengambil tindakan untuk menyebarkan maklumat ini supaya dipercayai oleh ramai. Ini adalah salah satu informasi yang tidak boleh dipercayai ataupun tidak boleh diibaratkan oleh orang ramai. Apakah pendapat anda terhadap artikel ini? Isu penyebaran berita palsu tidak boleh diselesaikan hanya menggunakan undang-undang atau hukuman. Sebaliknya, kesedaran sivik perlu diterapkan dalam diri setiap warga negara. Cadangan mereka adalah untuk pihak berkuasa menjalani kempen kesedaran supaya orang ramai lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat yang mereka terima. Tambahan pula, undang-undang sedia ada sudah mencukupi untuk menerangi perkara ini. Soalan dua adalah, apakah kesan-kesan yang akan dihadapi oleh masyarakat sekiranya berita palsu ini disebar dan dipercayai oleh ramai? Jawapannya ialah, antara kesan-kesannya ialah menjatuhkan maruah dan imej individu, reputasi, organisasi dan negara. Selain itu, isu ini dapat menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan privasi, sensitiviti dan reputasi individu dan juga organisasi malah negara. Jadi itu saja untuk saya pada hari ini. Terima kasih. Bagi kes yang nombor 2, pendapatan peniaga terjejas akibat berita palsu. Soalannya ialah, penyebaran berita palsu tersebut telah menyebabkan peniaga-peniaga mengalami kerugian. Bagaimanakah cara untuk memastikan maklumat yang betul dapat disebarkan dengan baik bagi melindungi peniaga? Pendapatnya ialah, pada pendapat saya, masyarakat atau segelintir pihak agar tidak sewenang-wenangnya menyebabkan berita palsu tanpa memikirkan akibat perbuatan itu kepada peniaga kecil. Mereka juga ada keluarga, ada tanggungjawab. Dalam keadaan sekarang, ramai yang terjejas. Saya harap perbuatan ini tidak menyekalkan kehidupan peniaga-peniaga dan masyarakat kita di Malaysia. Selamat pagi sir, nama saya Kirusha. Hari ini saya akan membentangkan tentang soalan temu bual daripada kes ketiga. Menurut kes ketiga, soalan temu bual yang ditanya ialah apakah cara memutuskan rantaian penyebaran berita palsu. Yang pertama adalah semak sumber berita sebelum memanjangkannya. Jika maklumat yang hendak dipanjangkan bersumber seperti daripada adik kepada kawan adik sepupu saya di sekolah atau bapa saudara kepada adik kawan jiran yang bertugas di hospital sekian-sekian, elakkan menyebarkannya. Yang kedua ialah kecanggihan. Kecanggihan multimedia boleh menjadikan berita palsu nampak seperti berita yang rasmi, terutamanya dengan meletakkan imej jawatan negara, logo atau nama-nama agung atau Perdana Menteri atau menteri-menteri juga. Semua ini dilaksanakan untuk menambah kepercayaan kepada berita palsu tersebut. Kata kuncinya ialah semak. Semak sebelum sebarkan apa-apa juga berita supaya kita tidak mudah sebarkan berita-berita palsu tersebut. Jika anda tidak pasti, janganlah kongsikan apa-apa berita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Syukur. Saya sekarang mempresentkan, saya present kes 4.
Untuk kes sempat kita bagi soalan kepada kita bagi soalan kepada untuk orang, iaitu ini. Apakah amalan kita yang dapat memberi manfaat kepada yang lain dan sebenarnya yang boleh kita memberikan untuk kebaikan masyarakat dan negara? So jawapan untuk kes 4 ialah salah satu ruang yang memerlukan sumbangan kita adalah media sosial. Sebuah ruang yang menempatkan pelbagai maklumat dari segenap sumber dan ada juga maklumat itu tidak dapat dipastikan kesahihannya. Malahan apabila media sosial ketiga ini dihujani pelbagai berita palsu yang dikhawati boleh mencetuskan kekeliruan dan penggelisahan di kalangan masyarakat, seterusnya mengganggu gugat ketenteraman awam. Selamat sejahtera. Nama saya Tashrin Kumar. Saya akan explain tentang kes kelima, iaitu penyebaran berita palsu boleh gugat keselamatan negara. Soalan pertama bagi kes 5 ialah, apakah pendapat anda tentang artikel yang disampaikan? Pendapat dari individu bagi kes 5 adalah, artikel tersebut terangkan tentang penyebaran berita palsu dapat mengikatkan keselamatan negara. Ianya kerana melalui berita palsu yang disampaikan oleh individu sedemikian, taraf kepercayaan kalangan rakyat yang mempercayai berita palsu tersebut mengenai negara akan menurun. Maka berita palsu adalah salah satu aspek yang amat dihalang oleh semua dengan baik sebelum ia mengakibatkan keruntuhan ekonomi sekali. Soalan kedua. Soalan kedua tentang kes kelima ialah, apakah tindakan anda sekiranya mendapat berita palsu yang telah diberitahu oleh individu lain? Pendapat individu ialah, sekiranya saya mendapat berita yang disampaikan oleh individu yang saya kenali, sebelum saya membuat kepandingan sekiranya ia berita palsu atau benar, saya akan mengenal dahulu cerita selanjutnya dan mengumpul konten yang lain tentang berita tersebut yang disampaikan, maka saya dapat mengetahui perkara yang benar sebelum mempercayai berita palsu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq bin Abdul Mubin. Kini saya akan menerangkan tentang rumusan berkenaan tajuk penyebaran berita palsu. Pada masa kini, media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Maklumat dan berita palsu tersebut mengandungi unsur penipuan, mengapi-apikan sentimen perkauman dan memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah dan reputasi dan sebagainya. Hal ini amat membimbangkan kerana maklumat dan berita seperti ini boleh menyebabkan kesan negatif ke atas penerimaan dan penggunaan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bertanggungjawab menjadi peranan untuk memastikan rakyat tidak terbelenggu dengan masalah berita palsu ini. Penggunaan media sosial semakin popular dalam kehidupan masyarakat. Timbulnya beberapa impak negatif secara tidak langsung. Impak yang dibawa akan mempengaruhi kepada aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Oleh itu, kita sebagai masyarakat haruslah mengetahui undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara masing-masing supaya dapat menggunakan media sosial dengan cara yang betul dan bijaksana bagi mengelakkan diri terjebak kepada sesuatu yang negatif. Dengan ini, kita sebagai pengguna, ibu bapa, masyarakat dan kerajaan haruslah berganding bahu menyelesaikan isu ini dengan melahirkan pengguna media sosial yang beretika supaya pengguna media sosial mendapat lebih informasi tentang isu ini dan sedar tentang kesan serta bahaya penyalahgunaan media sosial.
Sekian, terima kasih.